Peruntukan RM7 juta bina semula masjid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya Sahih Syamsuddin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan RM7 juta untuk projek pembangunan semula Masjid Lama Sungai Bakap Pulau Pinang. Masjid berusia hampir 73 tahun itu mempunyai sebuah bangunan Sekolah Agama Rakyat SAR 2 tingkat dengan 8 bilik darjah. Oleh itu, pada hari ini, saya luluskan RM7 juta. Jadi dengan 9 juta ini kita boleh mula. Saya dah panggil tadi pengarah JKR negeri dan dia akan hubungi Kementerian Kewangan dalam tempoh beberapa hari ini untuk mempercepatkan proses. Kalau kita tender pengurusi, dia ambil lama, 6 bulan, 9 bulan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran pembangunan Masjid Lama Sungai Bakap di seberang Perai Selatan. Kompleks masjid baru dapat menampung maksimum 1,500 jemaah, sebuah sekolah SAR dengan 10 bilik darjah, sebuah dewan serbaguna serta kawasan letak kenderaan. Atas usaha sama, Korea Masjid berjaya meraih sumbangan awam RM2 juta untuk menampung kos keseluruhan pembinaan RM20 juta. Program Jualan Rahmah Bergerak mendapat sambutan positif pengguna. Jualan yang berlangsung di beberapa lokasi terpilih sehingga 1 Ogos menawarkan pelbagai barangan keperluan pada harga lebih rendah. Terima kasihlah kepada kementerian yang terlibat dalam menjayakan program Jualan Rahmah ni. Sebab kat sini saya tengok barang-barang memang sangat murah lah. Macam ayam RM7 pun boleh dapat, sotong RM7 boleh dapat. Okey, so Jualan Rahmah hari ini yang datang ke Sederi ni sangat memudahkan masyarakat. Tak perlu pergi jauh-jauh, and then sangat murah lah saya cakap berbanding harga di luar. Kalau telur di luar boleh dapat RM9, kat sini hanya RM3.50 lah. So kita rasa harga 50% lebih murah daripada di luar lah. Jadi yang ada dekat bawah rumah ni terus aja dah ada beli kat sini. Memang baguslah buat macam ni. Memang digalakkan lah. Teruskan pun lagi baguslah. Kajian dalaman akan dijalankan Jabatan Kejeraya Johor bagi mengenal pasti kesesakan dan kaedah penyuraian bagi 5 laluan utama di Johor Bahru. Menurut Exco Kejeraya, Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, kajian yang dijangka bermula tidak lama lagi akan selesai dalam tempoh beberapa minggu. Laluan tersebut melibatkan jalan sekitar Setulang Laut, jalan lingkaran dalam, Lebuh Raya EDL, jalan Ibrahim Sultan dan jalan Bukit Cagar. Bila kajian tu telah siap, baru kita akan buat tindakan susulan apa yang boleh kita buat di kawasan ni. Sebab kesesakan ni kesesakan yang mengikut waktu-waktu tertentu. Jadi kita kena kajian kena menyeluruh lah, sebab kita tak boleh entertain dia sebagai kesesakan sepanjang masa. Kita dah kenal pasti tadi dengan agensi-agensi bahawa kesesakan ni berlaku khususnya pada waktu hujung minggu dan juga cuti-cuti perayaan. Pemantauan awal mendapati antara punca utama kesesakan disebabkan projek pembinaan sistem transit rapid RTS serta sekolah di sekitar laluan berkenaan. Beliau ditemui selepas mengadakan tinjauan aliran trafik di Jalan Yahya Al-Datar. Sementara itu, mengenai projek pembinaan sistem transit rapid RTS Johor Bahru Singapura, ia kini mencapai 41% siap dan berjalan mengikut jadual ditetapkan. Muhammad Fazli berkata, berdasarkan kemajuan setakat 30 Jun lalu, projek pengangkutan awam berimpak tinggi itu diyakini siap sepenuhnya menjelang 2026. RTS Link adalah rangkaian rel sepanjang 4 km yang menghubungkan Bukit Cagar, Stesen Johor Bahru dan Woodlands di Singapura. Seramai 14 graduan Anak Istimewa Selangor ANIS berjaya menamatkan latihan menerusi program Pusat Sokongan Kehidupan Berdikari. Lebih membanggakan, 5 daripada mereka telah berjaya mendapatkan pekerjaan. Menurut Exco Negeri Dr. Siti Mariah Mahmud, program yang dikhususkan kepada peserta berusia 17 hingga 22 tahun ini dilaksanakan bagi meningkatkan peluang pekerjaan kepada golongan berkenaan.
ekosistem kita tu insya-Allah kita akan completekan kan untuk memberi peluang cahaya di hujung orang kata terowong untuk anak-anak istimewa kita yang selepas SPM ataupun selepas mereka habis sekolah menengah yang tak dapat pergi ke mana-mana kan. Jadi as long as mereka boleh menjaga diri, khidmat diri mereka dan ada minimum lah mungkin faham tulisan dan sebagainya, maka mereka boleh diterima. Sebanyak RM1 juta diperuntuk bagi menjayakan program berkenaan melibatkan kursus bakery, teknologi maklumat, pengurusan kafe dan kecerdasan buatan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sijil pengiktirafan pada Majlis Graduasi Pusat Sokongan Kehidupan Berdikari 2023 di Shah Alam. Sementara itu, ibu bapa graduan Anis menyifatkan program Pusat Sokongan Kehidupan Berdikari membuka peluang anak-anak mereka mendapat peluang pekerjaan yang baik selain meneruskan kehidupan yang normal. Sangat baguslah sebab ia boleh memberi lebih banyak peluang dan ruang kepada anak-anak OKU dari segi macam-macam, terutamanya apabila dia semakin dewasa dan ruang untuk dia berdikari lebih luaslah. Dan dengan dengan kerjasama daripada kerajaan negeri dan rumah-rumah amal, itulah akan lebih membantu ibu bapa sesama ibu bapa yang mungkin kurang mampu atau kurang terdedah. So dia akan memudahkan semua pihak. Program ini banyak bagus. Ini untuk peluang anak istimewa Selangor. Memang saya banyak gembira sebab tak pernah dengar program ini. Memang gembira. Sebab dia pun sudah graduate 1 tahun belum dapat kerja lagi. Ya, bagus. Masa sebelum dia masuk tu ada beza. Dia sebagai bakery lah. So mana dekat rumah pun dia boleh buat. Sekarang ni boleh buat sikit-sikit. Dulu langsung dia tak tahu. Tapi dah masuk ke sini dia dah ada sikit perubahan dan bolehlah dia boleh buat sedikit macam kuih-kuih tu dia boleh buat. Perdana Menteri berkata beliau tidak pernah menggunakan kuasanya untuk mengkhianati bangsa Melayu dan agama Islam. Kerjasama yang terjalin bersama parti lain termasuk Parti Bukan Islam bukanlah satu pengkhianatan. 8 bulan saya tanya di Parlimen, apa yang saya buat yang khianat Melayu dan Islam? Bukan saya sokong Ketua Negeri sebagai Ketua Negeri, saya tidak khianat. Saya terima kenyataan geopolitik dan realiti. Dan saya mahu negara ini aman. Semua negeri lain orang Melayu Islam pegang. Semua jawatan-jawatan utama, Agung, Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Ketua Hakim Negara, Pegawai Negara, Bengap Noben Negara, semua orang Melayu dan Islam pegang. Selamatkan negara ini. Jangan izinkan ada permusuhan kaum yang menyebabkan kita kembali buntu kerana nilai kita dan kedangkalan ilmu. Tegas Perdana Menteri, usaha dilaksana sepanjang pentadbirannya adalah untuk kepentingan rakyat. Saya mohon ya ada cara saya sampaikan tak disenangi. Ada setengah orang saya pakai capal, dia tak setuju. Ada setengah orang saya pakai baju sampai dalam, dia kata tak elok. Itu tak apa. Tetapi satu perkara yang dia tak boleh pertikai. Saya tak guna kuasa saya sebagai Perdana Menteri atau Menteri Keuangan untuk curi duit negara, untuk zalim kepada rakyat, untuk khianati amanah dan untuk seperti mana difitnah, memencilkan dan mengkhianati Islam dan bangsa Melayu. Beliau berucap demikian pada majlis penutup Seminar Madani Peringkat Pulau Pinang di Kepala Batas. Dalam program berasingan, Perdana Menteri berkata kemasukan pelajar India ke program TVET akan ditingkatkan. Ia sebagai usaha mengurangkan tekanan kemiskinan dalam kalangan kaum itu. Datuk Seri Anwar berkata hal itu dimaklumkan kepada beliau oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi.
Perdana Menteri dimaklumkan ada rayuan agar pelajar India diberi peluang ke TVET. Usaha berkenaan sedang giat dilaksana Datuk Seri Ahmad Zahid selaku pengerusi jawatankuasa Majlis TVET Negara. Dan untuk itu, semua kaum kena bersama. Semua kaum. Pendekatan kita harus ada. Sudah lihat kalau ceramah-ceramah, program-program saya tak bangkit sangat soal kaum. Apa dia keutamaan kita? Sebaik saya ambil alih buat belanjawan madani. Pertama, keluarga kita yang paling miskin, kita sebut kemiskinan tegar di negara ini, 130,000 keluarga. Kita kena selesaikan tahun ini. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berhasrat menaikkan gaji minimum lepasan TVET daripada RM1,500 kepada RM2,000. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ini kerana TVET bukan sahaja diajar subjek konvensional, malah perlu memastikan tenaga kerja yang kompeten seiring dengan revolusi industri 4.0. PM buat dasar baru. Kelulusan keluaran TVET mesti diberikan gaji minimum RM2,000. Barulah bermakna kalau kita menghantar anak-anak kita ke kursus TVET. Satu dasar baru oleh Menteri Pendidikan yang baru dengan kerjasama Menteri Pendidikan Tinggi, kerjasama 10 lagi kementerian untuk kita revamp. Negara kita akan menjadi negara maju insya-Allah. Tambah beliau, lebih 92.5% lepasan TVET berjaya mendapatkan pekerjaan, sekaligus menangkis persepsi TVET sebagai peluang pendidikan kedua. Kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk menyekat mana-mana akaun pengguna aplikasi media sosial TikTok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menempelak dakwaan Menteri Besar Kedah bahawa kerajaan menghalang akses atau memadam kandungan akaun TikToknya. Beliau berkata, aplikasi milik firma teknologi dari China, ByteDance itu sama seperti aplikasi media sosial lain yang mempunyai pantang larang yang perlu dipatuhi pengguna. Kenyataan itu sekaligus menafikan tuduhan dilemparkan terhadap kerajaan. Datuk Seri Saifuddin turut menjelaskan pengendali aplikasi akan membuat pertimbangan berdasarkan laporan diterima daripada pengguna lain sebelum mengambil tindakan terhadap mana-mana akaun. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dalam kenyataan menegaskan tiada arahan diterima untuk menghalang akses atau memadam kandungan akaun TikTok Menteri Besar Kedah. SKMM telah meneliti kenyataan Datuk Seri Muhammad Sanusi yang mendakwa kerajaan menghalang akses atau memadam kandungan akaun TikTok beliau. Kenyataan sama menyebut platform media sosial mempunyai garis panduan komuniti yang menentukan tindakan boleh diambil terhadap mana-mana pengguna secara automatik. Lazimnya dibuat apabila terdapat pelanggaran terhadap panduan tersebut maupun berdasarkan aduan orang ramai. Garis panduan komuniti sedemikian menetapkan jangkaan, mempromosikan keterangkuman dan mengurangkan kandungan memudaratkan atau yang berbau jelek yang boleh mengganggu keharmonian dalam komuniti. Dalam pada itu, siasatan polis terhadap 3 pemimpin parti berhubung dakwaan menyentuh isu 3R iaitu agama, kaum dan raja hampir selesai dan dijangka dihantar ke Pejabat Peguam Negara minggu depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata kesemua mereka yang terlibat juga telah selesai diambil keterangan. Semua statement telah pun lengkap diambil. 12 hari bulan malam, 3 hari bulan pagi dan 14 hari bulan pagi. Kita akan serahkan kepada AGC secepat yang mungkin.
Ketiga-tiga pemimpin terbabit adalah Menteri Besar Kedah, Pengerusi DAP dan Presiden PAS. 3 nelayan warga asing ditahan ketika melakukan aktiviti perikanan di kedudukan 16.6 Batu Nautika Barat Pulau Terong. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Najahan Azman Hamid berkata, ketiga-tiga mereka berusia 30 hingga 36 tahun. Hasil pemeriksaan mendapati 2 daripadanya tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah manakala bot digunakan, walaupun memiliki lesen namun tidak diusahakan sendiri oleh pemilik. Selain itu, Tekong pula gagal mengemukakan dokumen kebenaran menggajikan kru warga asing oleh Ketua Pengarah Perikanan. Kesemua nelayan ditahan dan bot serta peralatan menangkap ikan dirampas sebelum dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kurau untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat di bawah Seksyen 8, Kurungan B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen. Caruman perkeso untuk stringer atau wartawan sambilan sedang diusahakan. Ke arah itu, Kementerian Komunikasi dan Digital bakal mengadakan perbincangan dengan pihak perkeso. Menterinya Fahmi Fazil berkata beliau telah berbincang mengenai perkara itu bersama Ketua Setiausaha KKD dan berharap ia dapat dilaksanakan segera. Untuk kita adakan sedikit perbincangan dengan pihak perkeso dan pihak-pihak yang lain untuk kita teliti bantuan caruman, dari segi caruman yang boleh kita guna pakai terutama untuk para wartawan. Beliau kata demikian selepas menyampaikan sumbangan bantuan tabung kasih Ed Hawana kepada seorang bekas wartawan veteran di Kampar. Dalam perkembangan lain, Fahmi meminta Finas meneliti segala aspek penerbitan filem. Ini termasuk prestasi filem yang dihasilkan dengan inisiatif Dana Kandungan Digital DKD. Beliau akan berbincang dengan ahli Lembaga Pengarah Finas mengenai perkara itu minggu depan. Fahmi mengulas mengenai kritikan terhadap kriteria pemilihan Finas dalam menyalurkan dana khususnya bagi penerbitan sebuah filem didakwa menerima DKD sebanyak RM550,000. Namun, sekadar meraih kutipan kira-kira RM5,000 dengan hanya 346 penonton. Melalui perbincangan dengan Finas sebelum ini, dana disediakan untuk proses pembikinan filem yang diterbitkan. Bagaimanapun terdapat kelemahan apabila ia berdepan dengan masalah pemasaran. Minggu Usahawan Negara dan Minggu PMKS yang berlangsung di 6 zon seluruh negara berjaya catat jualan RM82.64 juta. Kutipan itu sekaligus melebihi sasaran yang ditetapkan sebanyak RM70 juta. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata penganjurannya bertujuan memupuk budaya keusahawanan selain bertindak sebagai platform mempromosikan produk dan perkhidmatan PMKS. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat memberangsangkan kerana melebihi sasaran awal kita. Jadi saya ucap tahniah kepada SMA Corp terutamanya sebagai agensi peneraju pelaksana Minggu Usahawan Negara yang telah memberikan ataupun menyediakan platform kepada usahawan-usahawan kecil dan sederhana di negara kita, bukan hanya untuk mempamir produk mereka tapi menjual sepanjang Minggu Usahawan, juga mengadakan program Match Me dan bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk yang sama. Beliau ditemui selepas majlis penutupan Minggu PMKS Zon Sabah bersempena Minggu Usahawan Negara 2023 di Kota Kinabalu. Perak menyasarkan kemasukan 8 juta pelancong domestik dan 350,000 pelancong antarabangsa sempena tahun melawat Perak 2024. Ke arah itu, Perak Travel Fair 2.0 turut dianjur Tourism Perak bagi mempromosi produk pelancongan negeri berkenaan. Pameran yang berlangsung selama 2 hari berakhir esok di Nu Central itu menampilkan 22 pengusaha pelancongan, 6 dari sektor makanan dan 4 pengusaha kraft tangan. Di majlis ini juga, Tourism Perak bekerjasama dengan Malaysia Travel Agents Association atau MATA, cawangan Perak yang membawakan seramai 32 ejen pelancongan
dan pengembaraan daripada Thai Travel Agent Association atau TTAA ke Perak di bawah program TTA Farm Trip to Perak selama 5 hari 4 malam bermula daripada hari ini sehingga 21 Julai 2023. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Perak 2024 di Ibu Negara. Seni lukis grafiti semakin diketengahkan sebagai platform mengekspresi kreativiti pada dinding di jalanan. Selain memberi nafas baru kepada lokasi yang berpotensi sebagai tarikan pelancong, aktiviti itu juga menjadi sumber ekonomi baru kepada industri kreatif. Laporan Syamimi Saripan. Seni grafiti mempunyai nilai tersendiri berdasarkan makna menerusi watak, nilai moral juga budaya yang sukar ditafsir sesetengah pihak. Namun evolusinya kini semakin difahami dan berjaya diterjemah sebagai karya seni sekaligus membuang stigma negatif. Diakui menerusi kerjasama agensi kerajaan dan swasta, bukti seni ini memberi nilai tambah kepada perkembangan ekonomi dan sosial negara. Program Out for Fame, anjuran Balai Seni Negara dengan kerjasama Writers Block misalnya, antara medium perkumpulan artis grafik dalam dan luar negara mempamer seni berkenaan kepada masyarakat. Tetapi dengan penganjuran event-event seperti ini, kita lihat banyak grafiti artis sebenarnya lebih ke arah positif. Mereka menghasilkan karya-karya seni bersifat artistic expression untuk satu kemajuan kreativiti dan juga perkembangan pemulihan bandar lah. Seni grafiti ini bukan sekadar melukis mencontoh-contoh dinding saja, tapi dia boleh menjadi satu sumber pendapatan, boleh rata-rata dah aktif, dah expose dengan public, lepas tu terlibat dengan event dekat luar, komersial dekat luar. Masa dah orang dah buka mata bila tengok macam tu. Kami sebagai artis nak promo, kadang orang tak pernah cari kan. Kita tunjuklah kita punya portfolio, tunjuk yang dah pernah buat dekat Dubai, dekat Australia, ada Indonesia, ada kawan-kawan lain semua dah travel dekat Europe. So bila orang tengok, oh ya benda ni pun boleh buat untuk cari makan macam tu. Untuk yang golongan muda, kita tak perlu buat vandalism sebab ada je platform-platform untuk kita buat. Macam sometimes ada competition, ada event macam ni, kita boleh try, kita boleh belajar. Kadang-kadang dekat rumah pun kita boleh buat. Kita sediakan sendiri dinding ataupun kotak, kayu. So kita tak payah nak lukis dekat tempat yang bukan kita punya property lah. Dulu aktiviti grafiti sering dikaitkan dengan gejala tidak sihat seperti vandalism. Namun kini aktiviti ini sudah pun mula diterima masyarakat menerusi penyampaian oleh artis-artis grafiti yang lebih positif dan disalurkan di tempat yang sepatutnya. Semestinya aktiviti ataupun seni grafiti ini merupakan antara seni yang memberi nilai tambah dan juga membanggakan negara. Syamimi Saripan, Berita RTM. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Sukan kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Super yang berlangsung sebentar tadi. Saksikan. Juara Liga Profesional Mobile Legends MPL Malaysia musim ke-10, tim Hang E-Sports Club akan mempertaruhkan pasukan kedua bagi mewakili negara pada kejohanan Figital Games 2023 di Kazan, Rusia. Kejohanan itu dijadual bermula esok hingga 24 Julai ini. Menurut pengasas tim Hang E-Sports Club, Aiman Haq Zaharuddin, pasukan akan menjadikan kejohanan itu sebagai medan menilai pemain skuad kedua yang digelar tim Hang All-Star sama ada layak menyertai pasukan utama apabila jendela perpindahan pemain dibuka nanti. Jelas beliau dalam kenyataan hari ini,
Tim Hak All-Star dibarisi pemain berwibawa iaitu Lola, Min, Man, Nain dan Hito. Pasukan Tim Hak terpilih mewakili Malaysia ke pertandingan itu selepas mendapat jemputan khas daripada penganjur yang membuat pemilihan berdasarkan prestasi mereka di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain Tim Hak, 7 lagi pasukan e-sukan dari negara lain akan bertarung, termasuk Filipina, Arab Saudi, Emirat Arab Satu, Vietnam dan Kemboja. Kejohanan Rugby Malaysia Super School 15 sepasukan, pasukan Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Sesma mencipta kejutan apabila berupaya meraih kemenangan bergaya 29-0 menentang Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Bukit Mertajam. Aksi kedua peringkat kumpulan yang berlangsung di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail, Kompleks Sukan Negeri Terengganu menyaksikan tuan rumah lebih banyak mendominasi permainan. Pasukan Sesma juga tidak berdepan masalah untuk memanfaatkan segala peluang bagi mendapatkan mata permainan. Bagi pengurus pasukan Sesma, Nizam Kamal, semua pemain telah melakukan yang terbaik sepanjang perlawanan tersebut. Kita balik, kita buat homework balik. Hari ini Alhamdulillah kita menang. Dan next game, tough game, berjumpa MCKK. Saya harap kemenangan berpihak kepada Sesma minggu hadapan. Selepas ini, Sesma dijadual menentang pasukan rugby College Melayu Kuala Kangsar di Kuala Kangsar Sabtu ini. Sukan catur, pemain negara Wong Ying Long optimis meletakkan misi untuk menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik pada Kejohanan Catur Terbuka Malaysia 2023 pada Ogos ini. Jelas Yin Long, bagi memastikan segala persiapan berjalan lancar, maka dia perlu membahagikan masa latihan dan pengajiannya. Untuk Malaysia Open Ogos ini, saya memang buat persiapan untuk yang terbaik saja untuk saya. Dan sebab saya sekarang sedang study kat UM, saya study undang-undang. So memang tak banyak masa untuk catur lah. Tapi untuk Sembrit ini saya akan buat persiapan yang semampunya dan harap boleh dapatkan keputusan yang cemerlang. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perjumpaan bersama pelajar Pusat Latihan Catur di Putrajaya hari ini. Bintang Argentina Lionel Messi menandatangani kontrak bersama Inter Miami sehingga 2025. Perkara itu disahkan oleh pasukan berkenaan semalam. Penyerang berusia 36 tahun itu yang membawa Argentina memenangi Piala Dunia di Qatar tahun lalu akan diperkenalkan Inter Miami hari ini dan dijangka membuat penampilan pada perlawanan pertamanya Jumaat ini. Dalam satu kenyataan oleh Messi, beliau menyatakan keterujaan untuk melebarkan kariernya bersama kelab berkenaan. Kehadiran pemenang 7 kali anugerah Ballon d'Or di Inter Miami daripada Paris Saint-Germain menjadi sensasi dan dijangka menarik minat kepada Liga Bola Sepak Meja MLS. Kehadiran Kapten Argentina itu juga dijangka dapat mengubah nasib Inter Miami yang kini berada di tangga tercorot Liga dengan hanya mencatatkan 5 kemenangan dan 3 seri. Penampilan pertama Messi pada Jumaat ini ketika Inter Miami turun menentang wakil dari Mexico, Cruz pada perlawanan Piala Liga. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Sahih Samsudin. Selamat malam.